tutup saya punya screen sharing. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, kita akan sambung ke sesi yang kedua. Okey, tak apa, kita ambil masa dalam sejam lebih saja. Sebab nanti saya akan pukul 4 suku, saya akan bagi briefing lah untuk program besok dan kita buka 15 minit tu. Sambil saya briefing tu boleh ada Q&A. Q&A untuk nak tanya soalan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya silakan TS Dr. Suhaila untuk sambung, Dr. Su untuk sambunglah sesi yang ni, dan kita minta lah urus dia kalau pada kawan-kawan yang belum masuk tu minta masuk segera. Okey, terima kasih. Silakan Dr. Su. Okey, terima kasih Cik Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi sebenarnya masa break tadi saya ada bincang dengan Cik Bakri. Tadi kan saya dah bagi ID Digital Classroom, ID sementara. Saya dah letak dekat sini tadi. Okey, ID tu. Since kita pun tak ramai, semalam saya request 40. Tapi since kita pun tak sampai 40, so sebab apa ID ni ID Digital Classroom. Maksudnya satu domain lah. Bila satu domain, macam latihan yang kita buat tadi tu, contohnya macam nak join team guna kod, nak join team guna link, dia kena berada dalam satu domain baru kita boleh get the feeling tu kan, baru boleh kita try. Macam saya dan semua peserta dalam ni berada dalam satu organisation. Jadi saya ingat untuk sesi petang ini, untuk sesi LDK kita ni, kita akan pakai breakout room. Kita akan leave dulu meeting ni dan kita akan masuk menggunakan ID Digital Classroom. Sebelum tu saya akan create, kejap lagi saya akan create satu team. So masing-masing kita tak ramai kan, tadi nampak dalam 10 orang. Dalam 10 orang. So kat sini ada cukup ke? So minta seorang satu ambil ID ni. Pilihlah seorang satu. Cikgu Aman pesan bila guna ni password ni, nanti lepas kita dah sign in, lepas kita dah sign in, dia akan minta kita change password. So kita ikut je arahan dia, tak apa. Just ikut je arahan dia. Boleh masuk daripada ni daripada kalau tak nak konflik kan, tapi tak apa sebab Cikgu Aman akan reset nanti lepas 1 minggu. Tetapi boleh juga masuk melalui office.com daripada in private window yang tadi saya tunjuk awal-awal tadi tu. Daripada in private window ni, dekat tepi ni, in private window, nanti dah selepas leave nanti kan, pergi dekat in private window, masuk office.com. Okey, dekat sini sign in pakai ID yang saya bagi tu. Okey, ID Digital Classroom. So that nanti kita akan berjumpa balik dalam satu domain di mana kita boleh praktis balik apa yang kita dah belajar pagi tadi. Boleh ke semua? InsyaAllah doktor. Okey, cuba. Cuba, tak apa. Kalau kata ada masalah mungkin boleh masuk balik kat sini ataupun boleh message, tak payah masuk, boleh message je dekat chat. Tapi kita cuba sama-sama masuk ke Digital Classroom. Sekejap untuk saya nak set saya set terlebih dahulu domain tu, bukan domain, kod untuk join team tu. Sekejap saya set dulu. Saya akan create sebagai kelas. Sekejap lagi saya akan share terlebih dahulu kod dia di chat. Saya akan create satu team, nama dia IAB. Okey, IAB pada Digital Classroom. Saya letak tarikh hari ni 14.06.2021 IAB 14.06.2021.
Okey, saya akan masukkan dekat sini Okey, saya masukkan kat sini. Boleh copy siap-siap Nanti sign in guna ID tu daripada in private window tu, atau boleh juga terus direct je di browser kita. Lepas tu try untuk join dengan masuk menggunakan link ataupun menggunakan kod ni. Ini dia punya kod. Dan satu lagi saya bagi dalam bentuk picture. Okey, yang ini So boleh copy dulu yang ni. Okey, semua. Sekejap saya tunjuk balik Doktor, pergi balik step by step, Doktor. Okey. Okey, so nanti daripada yang ini kan, ini adalah link. Bila klik link ni nanti daripada ID Digital Classroom daripada link ni nanti bila klik nanti saya akan dapat di di team nanti. Tapi ini masih lagi team UiTM lah kan, domain UiTM. Okey, nanti bila join nanti pergi dekat join or create team. Okey, dah masuk nanti yang under Digital Classroom, pergi dekat join or create team ni. Pergi dekat join a team with a code, masukkan kod yang saya share tadi. Daripada domain Digital Classroom. So dekat atas ni nanti dia akan tulislah surface tu. Okey, surface kod dia tu kan. So yang first tu ID dia, lepas tu password dia di belakang tu. So dia akan apply kat sini lah surface 1427, surface 1538 contoh kan. Okey, yang tu adalah ni lah ID lah, ID. So kat situ nanti bila dah nampak paparan ni daripada browser menggunakan in private window. Sebenarnya kalau kita nak direct sign in daripada tanpa in private window pun boleh. Cuma laptop kita tu dia akan save lah, dia akan save kan bila kita masuk tu dia akan save itulah ID tu di save dalam komputer kita. Tetapi Cikgu Aman kata tak apa, dia lepas satu minggu dia akan reset lah. Tapi kalau nak selamat just pakai in private window lah. Okay, so dekat sini join a team with a code, masukkan kod yang saya share dalam chat tadi. So bila dah enter saja kod ni, nanti akan masuk dalam team yang saya create adalah IAB 14062021. So akan masuk dalam tu lah dan so kita akan join, jumpa di sana beramai-ramai lah.
Okey, masuk dekat situ, nanti saya akan start meeting daripada team tu. Masuk dulu ke dalam team tu. Kemudian yang nak try join dengan link, boleh klik link ni daripada sama juga daripada domain Digital Classroom, klik link ni. So lepas klik link ni nanti saya akan approve lah. Kalau semua nak masuk pakai kod pun boleh. Okey. Boleh cubalah. Okey, Cik Bakri boleh kita leave ni dan try sign in guna ID yang tadi. Mungkin boleh ambil seorang satu lah. Kat situ ada 21 ke 29 ID. Kita pun tak ramai. InsyaAllah cukup kot. Boleh? Doktor. Ya. Boleh lagi sekali tak ni tadi sebab saya dah masuk pada Mungkin boleh tulis kot, tak dengar. Dekat chat box. Kalau tak dengar. Kan kita tengok mungkin boleh tulis kot. Tadi ada echo kan? Titi Suhaini tolong tulis. Kalau boleh tulis. Saya akan on daripada dua lah, satu daripada Digital Classroom, satu daripada UiTM. So kalau macam ada apa-apa masalah, boleh patah balik ke sini jugalah untuk saya akan respon daripada yang inilah. Dan saya juga akan di Digital Classroom tu, team IAB 1406201 tu saya dah create. Boleh cuba masuk lah kalau yang pakai dua laptop tu, dua gadget tu boleh cubalah. Sebenarnya boleh masuk daripada phone juga. Daripada kalau daripada phone, sama je, just sign in menggunakan ID yang saya bagi tu. Lepas tu pakai kod ni, dekat phone pun ada, cari add join a team with a code. Cari yang itu, masukkan kod. Tak boleh Ya. join lah betul. I3VOJRY kod dia kan, join team. Saya tak boleh join team tu. I3VOJRY. Cuba pakai link. Dah Cik Bakri dah masuk pakai ni dah yang dekat bahagian Betul, join to create a team kan. Okay, saya cuba sebelum Okey, saya cuba sebelum. Saya dah dapat dah, doktor. Alhamdulillah. Okey, saya check dekat sini. Ya, saya pula tak dapat. Okey, dah ada seorang. Dah ada seorang kat sini. Pakai kod 1535. Boleh cuba daripada handphone jugalah. Mungkin satu boleh kekal dengan kat sini kan. Satu lagi boleh cuba daripada handphone. Mana-manalah I don't want. Okey, kita create kelas kan? Pergi dekat join a team with a code. Okey. Masukkan kod tu. Ataupun cuba pakai link pun boleh. Pakai link yang saya share tu. Dia tak boleh lah. Okey, sekarang ni macam ni Saya sekarang ni, okey, link ni saya klik yang link tu kan. Can find them pula. Sekejap. Takutnya macam mungkin tukar ID lain kot sebab kan ID tu kan bagi secara random. Mungkin ID tu dah ada orang lain pakai. Tadi kan. Tapi dah boleh masuk kan. Mungkin boleh cuba dengan ID yang lain. So ada 20 lebih kan. Sekarang ni doktor bagi saya link kan. Saya klik link ni kan. Okey. Okey, saya klik link ni, dia keluar join or create a team. Okey, so join a team with a code. Okey, saya masukkan kod ni, saya klik join a team, tak boleh. Kod yang tadi tu. I3 tu, VOJRY tu. Okey. Dia couldn't join this team with that code. Double check the code or the other one. Paste sekali lagi link. Kejap.
Kejap cuba dulu kejap. Sekarang ni dah dua orang masuk dua orang masuk, yang link belum, yang ni yang masuk pakai kod. Cik Bakri kalau tak boleh masuk mungkin cuba kod yang ID yang lain. Sebab tadi ini ID yang dah masuk ID 1535 dengan 1549. Yang lain mungkin boleh cuba pakai ID lain. Okey, macam mana saya nak masukkan ID tu? Saya terlepas pula tadi. Pergi dekat in private window, sign in. Macam ni daripada in private window. Tunjukkan. Saya terlepas tadi. Okey, daripada in private. Saya kena keluar dulu ke macam mana? Tak payah keluar. Mungkin Cik Bakri boleh try daripada handphone ke? Daripada gadget yang lain so that yang ni tak terputus lah. Kan? Okey. Boleh daripada in private window pilih office.com, lepas tu sign in lah guna Surface tu. Surface ID tu kan? Surface guna kod tu Surface @digital classroom .my, lepas tu tekan next. Tekan next, lepas tu masukkan password yang diberi dalam tu. Saya kena masukkan sign in office ke dalam Teams? Masuk daripada office pun boleh, daripada office. Atau kalau nak daripada team pun boleh. Kalau nak daripada team, pergi dekat sini. Team Microsoft Team. Senang daripada office. Team sign in. Team login. Team login. Dah hilang link dia. Okey. Dia sama kat dia pergi sini balik. Okey. Atau tak dark web? Boleh try. Kalau team. Tak ada terkeluar dah. Teams. Dia sama je, memang kena masuk melalui office.com. Masuk dulu melalui office.com. Mungkin yang dah masuk tadi tu 1535 dengan 1549 tu boleh bantu yang lain kot yang belum boleh masuk. Sebab kalau kita buat breakout room, share link share semula link. Tadi terputus. Okay, share semula link. Okay, copy link. Okay. Ini link dan yang ini kod Yang ini kod. Copy. Ini kod. So yang ini kena pada yang baru masuk kita sedang cuba masuk ke sign in ke domain menggunakan domain digital classroom. So menggunakan ID yang saya bagi pagi tadi tu, pilih seorang satu. So cuba sign in menggunakan in private window yang dekat sini, in private window, sign in menggunakan ID Surface tu. ID Surface, lepas tu tekan next, lepas tu masukkan password yang diberi. Lepas tu sekiranya dah masuk password tu, diminta tukar password, just ikut arahan tu.
Kemudian pergi dekat yang tadilah yang saya tunjuk pagi tadi tu. Kalau kita nak masuk ke team yang baru, kita pergi dekat sini. Join a team with a code. Join or create team. Klik je join or create team, cari ya. Mungkin ada di belah atas, mungkin ada di belah bawah. Atas kanan, bawah belah kiri. Join a team with a code. Masukkan kod tu di sini. Okay. Kod tu di sini. So dia memang sebab dia security so ada yang dia minta untuk ni. Okey, 1549 dan 1549 dah masuk. Tak ramai lagi yang berjaya masuk. Atau kalau Saya ni pun office saya, dia tak kasi saya sign in itulah sebab saya dah tag in dengan tak berjaya ya. Kalau jadi dia tak kasi saya, handphone saya pun dia tak boleh sebab saya dah pakai akaun UiTM. Saya keluar lepas tu saya sign in pun dia tak boleh pula. kalau pakai in private window tak boleh juga Cik Bakri. Ataupun Cik Bakri try daripada Chrome. Daripada Chrome. Itulah saya tadi yang last tadi saya try pada Chrome pun tak lepas juga. Saya pergi Chrome, saya pergi Microsoft kan. Dia kata tak boleh sign in. Tak boleh. Daripada Chrome kena pakai incognito window. Tadi pakai yang mana? Saya Chrome tadi, saya tak boleh direct. Dia tak boleh direct sebab dalam laptop kita dah ada ID kita. Jadi kalau kita masukkan ID kedua, dia masih baca ID pertama. That's why saya kata tadi, kita nak masuk guna ID lain, kita kena masuk pakai sama ada in private window daripada Microsoft Edge ataupun incognito window daripada Chrome. Dua-dua boleh. Yang ini yang saya tunjuk ni. Incognito ni. Daripada sini masuk office.com. Masuk office.com dan kita boleh masukkan ID Surface tu. Kalau kita masuk direct, bermakna direct memang tak boleh lah. Tadi kan saya kata boleh cuba direct kan. Cuba direct memang tak boleh. Sebabnya dia dah bila kita masukkan ID kita ke dalam laptop kita tu, dia dah save terus sebagai inilah work account. Sebab dekat kita punya ni sebenarnya kan, kalau kita check dekat manage my account, so once kita dah sign in kita punya account kita tu, work or school, email, dia dah save dah kat sini. Jadi kan Cik Bakri dan lain-lain peserta, dia dah recordkan yang ni sebagai kita punya domain. Jadi bila kita nak masuk secara direct memang dia block. Dia tak benarkan. Jadi kita nak betul dia dah block. Dia memang block. Jadi kita hanya boleh masuk menggunakan in private window ataupun apa tadi satu lagi tu? Incognito window. Ada berapa orang yang dah berjaya masuk ni? Kalau tak ramai tak boleh sebab kalau sebenarnya idea je macam ni, kalau kita semua masuk ke digital classroom ni, kita boleh apply apa yang kita belajar pagi tadi di dalam inilah team yang saya create di digital classroom. Sebabnya dekat sini kita berada dalam domain yang sama. Kalau sekarang saya dan Cik Bakri pakai domain UiTM. Lepas tu peserta-peserta daripada domain IAB. Jadi macam ada banyak domain. Jadi macam kalau kita nak guna kod, guna link semua tu, dia semua within organisation. Kalau outside organisation kena pakai email. Masuk as guest. So yang berjaya masuk sekarang ni 3 orang, 1535, 1549, 1536. Yang tu yang dah berjaya masuk. Yang mana berjaya masuk mungkin dekat general conversation tu mungkin boleh say something lah. Saya rasa ada yang baru masuk sebab saya pun ni ada meeting pula masuk ni. Okey, macam ni. Dr. Start balik step by step supaya peserta yang baru tu dia dapat. Kalau tak nanti tak ramai yang masuk. Okey. Kita tengok balik dekat sekarang ni dekat kita punya ni ada. Sekejap saya tutup yang ini. Dalam team tu kita nak masuk kelas mana?
Sekarang ni Encik dah masuk dah ke guna Dah, ID kita masuk. Digital Classroom? Okey, gunakan kod yang saya bagi tu. What's the code Oh, okay, wait. Okey, saya ada bagi kod dekat conversation. Dekat sini. Oh, okay. Kan conversation ni atas sekali tadi. Dekat atas tadi atau boleh tengok terus dekat okey kat atas kan, dekat chat pun boleh, kat sini yang pagi tadi ada saya masukkan. Ke nak share balik yang ini. Ini. Ini kan. Ini ID tu. So saya nak minta Class code, saya dah masuk dah ID tu. dah masuk dah. Okey, lepas dah masuk, dah boleh dah masuk kan, guna kod tu. Guna kod yang saya bagi dekat bawah tadi tu. Kan guna ada kod yang saya bagi kat bawah ni. Okey, ni kod dia tu. Gambar kod tu mana tah? Ni. Ini dia punya kod. Okey. I3VOD. Ya. Okey, ini dia punya kod. Jadi dekat dekat apa tadi tu? Dekat sini. Dekat sini. Join a team with a code daripada domain Digital Classroom, masukkan kod tu di sini. Lepas dah masukkan, terus tekan join team, nanti akan terus join satu team yang saya create under nama IAB 14062021. Saya tengok sekarang ni di sini ada 4 orang dah berjaya join. 4 orang. 4 orang dah berjaya join. Okey, sebab apa saya buat yang ini? Sebab tadi pagi tadi bila saya nak demo bagi kod, bagi link kan, tak boleh nak demo, tak boleh nak try sebabnya peserta-peserta daripada domain yang lain. Saya dengan Cik Bakri domain yang lain. Jadi macam kena add secara guest kan. So bila kita within organisation, semua yang saya cerita tadi tu dia boleh pakai. Contoh masuk pakai kod kan, masuk pakai link, semua boleh pakai. Ada join as member. Dok, saya tengok kalau kita pakai incognito Windows, ramai yang tak boleh login sebab dalam incognito Windows dia disable cookies. Jadi kena pergi kepada setting, kena enable cookies baru dia boleh masuk. Sebab selepas saya enable baru saya boleh masuk dalam incognito Windows. Kalau tak pakai incognito Windows dia boleh masuk direct kan. Okey, boleh cuba tengoklah. Memang kadang-kadang dia ada kat atas tu kan, disable cookies tu. Boleh check lah. So boleh masuk menggunakan sama ada in private window daripada Edge ataupun incognito window daripada Chrome. Sebab kita tak nak kacau, kita tak nak dia clash dengan kita punya ID kita sendirilah kan. So kita nak try guna in private window lah. Okey, ada 4 orang dah berjaya masuk. So nanti bila dah masuk dalam ni, bila dah masuk, dia berjaya masuk dalam kelas yang saya dah create ni, kita macam berada dalam kelas dengan pelajar lah. Di mana saya kat situ sebagai cikgu dan yang peserta-peserta sebagai pelajar, sebagai member dalam tu. Sebagai member dalam tu, nanti kat dalam tu nanti kita bolehlah try nak try start meeting, nak try semua, kita nak try buat latihan-latihan tu lah. Yang lain ada lagi ke yang nak tanya, yang mungkin boleh cuba masuk? Jadi macam tu lah, macam cara masuk lah bila kita dalam satu organisasi. Doktor nak tanya. Ya. Nak masuk dengan email mana ya? Guna tadi saya ada share. Sekejap Yang ini. Tuan Haji pilih yang surface tu Tuan Haji. Surface 15 berapa-berapa tu at digitalclassroom.my tu Tuan Haji. Gunakan ikon dia 5 ke? Bukan. Ada tadi kita letak dalam grup. Senarai beberapa email tu. Nanti saya forward balik. Mungkin boleh tu dalam chat yang kat sini. Yang ini. Nampak kan? Oh, okey. Saya dah letak dalam WhatsApp. Okey. Terima kasih. Okey, ini account, ini adalah ID Digital Classroom. Digital Classroom yang admin Digital Classroom Cikgu Aman Cikgu Aman bagi kita pinjam pakai untuk hari ni. Okey.
Cikgu Aman ni dia MIEE juga. Antara MIEE terawal dekat Malaysia ni yang Microsoft Education Malaysia beri dia lantik dia sebagai Microsoft reseller. Lantik dia sebagai Microsoft reseller untuk menjual Surface, Microsoft Surface Go dan Microsoft Surface Pro edisi education. Edisi education. Jadi sebenarnya saya just ceritalah since kita dah memang pakai akaun Cikgu Aman kan. Okey, so Cikgu Aman ni Microsoft Malaysia memilih dia, melantik dia untuk bagi dia sebab Surface ni Microsoft Surface yang tadi kita tengok dalam video-video tu kan, semua tu Surface. Kiranya macam Microsoft ni selain daripada dia keluarkan apa nama inilah produk Office 365 ni kan, dia juga keluarkan laptop tablet 2-in-1, nama dia Microsoft Surface. Microsoft Surface Go dan Microsoft Surface Pro ada dijual di kedai-kedai. Tetapi apa yang Cikgu Aman yang Microsoft Malaysia offer melalui Cikgu Aman ni adalah Microsoft Surface edisi education. Edisi education ni dia tak sama tau dengan yang kita beli daripada kedai. Sebab daripada kedai tu dia run guna window home. Tetapi yang education ni dia memang special untuk kita semua para educators, cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah dan para pelajar. Edisi education memang kalau beli kat kedai tak akan dapat apa yang melalui Microsoft reseller ni. Kita dapat dapat beli Surface dengan prosesor Windows 10 Pro. Windows 10 Pro yang dia kalau compare dia memang lebih baik lah berbanding dengan Windows Home. So kat kedai memang tak ada lah. Jadi sebenarnya bila Cikgu Aman dapat dapat privilege tu untuk jual edisi education Microsoft Surface ni, ramai cikgu-cikgu kat Malaysia memang sebenarnya dah pakai Microsoft Surface ni. Sebab Microsoft Surface ni dia ada dia touchscreen, dia ada pen, dia tablet, dia ada keyboard yang boleh ditanggalkan. Jadi memang untuk kita gunakan untuk online learning, nak mengajar, lebih-lebih lagi macam kita nak menanda kertas student apa semua kan, memang sangat-sangat efisien lah. So ID yang kita pakai ni ID yang Cikgu Aman bagi pinjam untuk kita gunakan hari ni. Doktor, macam mana nak hubungi Cikgu Aman ni kalau kita berminat nak beli Surface tu? Sebab Cikgu Aman bagi saya ID ni sebab saya pun ejen. So kalau nak beli boleh contact saya. Okey. Puan Amy kalau minat terus dia dengan Dr. Su. Dr. Su dia ejen. Okey. Jadi nak explore ni, baru bertatih betul saya ni nak masuk baru berjaya. Jadi macam di Malaysia ni yang rata-rata yang pakai Surface ni cikgu-cikgu lah, sebabnya Cikgu Aman promote kat cikgu-cikgu. Jadi macam untuk ejen pensyarah ni saya yang pertama lah. So kalau nak beli boleh direct dengan saya lah. Okey, ada lagi yang boleh join? So yang mana boleh join tu mungkin boleh okey, ni bolehlah type apa-apa dekat conversation tu kan. Boleh type conversation. Cik Bakri macam tak sempat je nak breakout room, kita buat macam ni, sesi santai-santai macam ni je lah ya Cik Bakri. Boleh lah sebab saya nak tanya itulah, saya ni sebab akaun saya ada Microsoft ni, saya ada yang free, yang apa kan. Dia ada konflik sikit lah saya rasa saya punya komputer ni. Betul. Saya beberapa minggu lepas pun ada masalah dengan saya punya akaun. Sebab kita create banyak akaun, kita ada akaun free, akaun yang ni kan, saya ada 4-5 akaun dekat ni. Jadi dia konflik bila kita masuk yang digital classroom ni. Okey, tak apa. So tak apa, yang mana yang boleh masuk, so boleh try lah nak type. Lepas tu nanti saya akan tunjukkan yang daripada ni yang kita punya sesi ni kita teruskan dekat chat sini kan, chat khusus My Digital ni. Tapi yang mana yang boleh masuk ke team yang saya dah create di Digital Classroom tu
boleh join dan boleh respon lah. Boleh, okey, boleh test. Okey, bolehlah nak test add file ke. Okey, nak add file. Okey, saya akan jana kelas notebook macam tadi saya janakan kelas notebook di tadi saya tunjuk tadi tu. Kelas notebook from blank notebook. Okey. Okey, yang berjaya masuk tak apa. Yang tak berjaya masuk boleh cuba teruskan. Yang sambil-sambil tu saya yang mana yang dah berjaya masuk di team DC ni, Digital Classroom, boleh tengoklah perbezaan lah bila join guna ID dalam domain yang sama dengan yang kita guna sekarang lah kan. Okey, saya add. Okey, tak boleh nak buat meeting kat sini lah sebabnya tak ramai yang join. Saya bercadang bila semua masuk ke Digital Classroom, kita nak create satu meeting di situlah. Sebenarnya boleh create lah siapa-siapa yang dalam tu. Sebenarnya as member pun dia boleh create. As member. Doktor, macam ni. Saya rasa sebab bila nak masuk ke Surface tu dia nampak macam complicated sikit. Okey, kalau kita pakai di sini macam saya sekarang ni organizer kan, saya boleh buat backup room tau. Maknanya kalau saya create backup room, maknanya tak kisah daripada mana pun dia boleh. Betul. Breakout room tu as organizer memang boleh create breakout room. Sama ada ahli dalam tu guest or member memang boleh buatlah sebenarnya. Cuma idea saya bila masuk ke sana tu supaya macam peserta-peserta bolehlah test masuk guna kod, masuk guna ni kan. Sebab kalau contoh semua peserta guna akaun IAB tu, semua orang pun boleh test. Tapi saya tak berada dalam tu. So saya tak boleh tengok. Itulah yang tu je lah kan kesan saya. Tak apa. Dia macam ni. Saya rasa para peserta ni kan bila dia tengok team ni, dia nak tahulah macam Dr. Rayu, saya rasa dia nak tahu boleh tak buat breakout room. Okey, maknanya boleh. Itu sajalah. Jadi dalam breakout room tu terserahlah nanti kepada peserta dia nak buat aktiviti apa kan. Saya rasa tak apalah kita kalau nak kalau nak teruskan macam tu, sekarang kita ada dalam 10 orang ya. Okey, tak apa. Yang mana yang boleh join tak apa, kita pakai 2 gadget. Yang mana yang boleh join je. Nanti kita boleh sambung discuss dekat yang satu lagi juga. Dua-dua jalan serentak lah kan. Okey, Cik Bakri boleh tolong share screen dan tunjukkan breakout room tu dekat peserta lain. Okey, saya share screen Okey. Screen lah sekarang ya. Okey. Okey, Cik Bakri Sekarang saya Cik Bakri pergi dekat team je, team yang kat bawah tu yang yang kita sedang guna sekarang. Okey, Cik Bakri full screen kejap. Tekan full screen. Full screen. Okay, sekarang ni saya share screen kan? Share screen sebab nak tunjukkan breakout room tu. Sebab Cik Bakri organizer kan? Sekejap Cuba dia tak. Nak bagi kat saya control tu ke? Okey. Okey. Saya pergi dekat sini. Dia dekat sini dia di atas kejap dismiss dulu yang ni. Okey, yang ini Ini dia punya ikon. Okey, yang ni. Okey, ikon dia tu di sebelah
Yang ini tadi tu raise hand. Ni breakout room. Ini breakout room. Okey, ni breakout room, boleh klik. Okey, bila kita klik breakout room, kita akan nampak okey, dia tanya kita lah kita nak assign tu manually atau kita boleh biar dia select je automatically. Okey, kita boleh pilih okey untuk add room. Kita boleh pilih untuk add room kat sini. Okay, sekarang ni status dia semua close. Kita boleh add Sekarang ada 5, saya buat 5, 5, 4. ya, sekarang ada 14 orang. Oh, maknanya yang ni organizer je yang boleh buat breakout classroom ni. Ya, macam kita dengan pelajar organizer je lah yang boleh buat. Tapi kalau contoh dalam team dalam team kita tu, kalau kita set ada dua orang teacher, 2 orang admin. Boleh lah. Sekarang ni kan Cik Bakri yang admin untuk sesi kita ni kan. Okay, so add room, tadi dah add room dah. Okay, kalau nak open dia kena Start room. Okay, sekarang ni status bila kita mula-mula masuk status dia tu status dia close lah, kena assign participant. Ataupun saya buat semula balik, saya close dulu. Okay, saya tak close apa. dulu. Sekarang ni Okay, tak apa, Cik Bakri yang control mouse. Okay. Okay, sekarang ni dah ada, macam mana saya nak close ni breakout room ni? Baru started tu. Ataupun remove in 10 second. Kena tunggu kejap. Okey, sekarang ni dia dah masuk Hello. okey itu Hello. Okey dah. Dah try masuk tadi kan? Apa yang telah berlaku tadi buat Kami dikeluarkan ke? So bila Saya faham. itu untuk apa? Mengeluarkan orang Apa yang berlaku di main room kita tak tahulah kan? tak tahu. Kita tahu room kita je. Yang boleh keluar masuk tu adalah organizer lah, macam dalam sekarang ni Cik Bakri lah. So Cik Bakri, Cik Bakri macam boleh masuk room 1, keluar room 1, masuk room 2, lepas tu keluar room 2, masuk room 3, boleh round macam boleh round macam kan? Saya saja yang start dengan close room. Maknanya katalah kita bagi bengkel tu LDK tu dalam 1 jam. Okey, lepas 1 jam saya akan close room dan pergi kepada main room balik. Betul. Dan di dalam setiap room tu kena record asing.
Maksudnya macam kalau kita nak record sesi yang berlaku dalam room tu, kita kena ada orang dalam room tu yang record. So yang main room, main ni, yang main kat luar ni, dia bila kita dah pecahkan kepada room-room, so peserta-peserta dah masuk room masing-masing. So dekat main room ni dia tak ada siapa lah, kosong je. Kosong. So dia akan aktifkan yang setiap room tu, di mana Cik Bakri ni macam as facilitator boleh masuk room ni, round sekejap, okey keluar daripada room ni masuk room lain pula. Macam itulah sesi tu. Sampai time dah tamat, Cik Bakri akan close breakout room. So dia semua akan patah balik pergi ke main room lah. Main room. Breakout room ni platform yang ada hanya 3 saja. Zoom, Webex dan Teams. Jadi sebab saya rasa IAB tak ada Webex, lepas tu IAB ada Google Meet. Google Meet tak ada breakout room. Jadi macam IAB tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Kalau yang free ataupun yang walaupun kita beli macam tadi Puan Amy beli untuk setahun, dia tidak akan dapat breakout room ni. Betul. Betul. Education saja. Kena faham. Katalah saya belilah untuk yearly ataupun saya beli untuk setahun, kenapa tak ada breakout room? Memang tak ada. Macam sama kat tadi. Function breakout room ni untuk organisation saja. Macam katalah IUIM, IAB, sebab kita ada account dengan KPM ataupun Ministry of Education, dia ada breakout room. Jadi macam kami ada pilihan sebab kami ada Webex. Kami tak ada Zoom, kami ada Webex. Jadi kadang-kadang orang gunakan Webex, dia tak gunakan Team. Tapi macam IAB, kalau you nak buat bengkel, katalah you buat training kan, kita tahu kan memang IAB ni adalah training center. Jadi nak tak nak kena belajar juga Teams ni. Sebab tu saya nak sharing yang ni sebab saya tahu bila kita buat training macam IAB buat training, memang kalau petang-petang tu kalau online ni kita akan masuk dalam breakout room kan, kita nak bagi latihan, kita nak ada group contohnya kita suruh kumpulan tu bagi assignment lah, dia buat satu idea ke presentation ni kan. Jadi contohnya training for leaders ke, petang kita buat training, kita masukkan kita create kumpulan sama ada manual ataupun auto lah. Biasa nak senang auto lah kan, biar dia mix. Betul. Auto senang, biar dia mix. Kalau takkan, kalau manual kan dia akan jumpa kawan dia. Auto biar random. Lepas tu nanti kita tunggu. Okey, kita boleh set lah. Katalah kita nak 1 jam. Dia bincang lah. Dan macam tadi Dr. Su kata, saya tak boleh record. Orang dalam tu kena record dia punya perbincangan. Lepas tu, within 1 hour, dia automatik ataupun secara manual ataupun auto, dia akan keluar daripada room tu masuk ke main tu. Lepas tu nanti kita suruh lah present. Okey, group 1 apa yang you bincangkan dalam tu. Jadi dia present lah, ketua lah present, kita suruh dia lantik ketua. Biasa saya akan suruh lantik ketua lah dalam breakout room tu. It's very good function. Lepas tu saya kata macam IAB, you kena pakai Teams juga sebab tak ada pilihan. Ada soalan? Macam terpegun ya. Okey, Encik Bakri. Menarik ya. Menarik. Saya nak tanya, kalau dalam Webex, kalau dia punya admin itu terkeluar, automatik dia punya Webex itu akan semua ahli-ahlinya akan terkeluar. Dia akan automatik akan hilang teruslah. Bagaimana dengan Teams ini? Adakah kalau sekiranya yang admin itu terkeluar, adakah dia masih ahli-ahli lain masih boleh meneruskan aktiviti atau macam mana? Okey, saya cerita pasal Webex dulu ya. Okey, tak apa, kita sharing knowledge lah Boleh. Webex sebenarnya tidak terkeluar. Bila kita setting Webex, kita ada host dengan co-host. Dia ada 2. Jadi contohnya recording kan, biasanya saya kalau buat program, saya host, while saya co-host. Jadi kalau katalah saya terkeluar, dia tak akan hilang. Co-host ada lagi duduk. Co-host akan ambil alih host. Sebab tu Webex ni dia kalau panggil experience saya dengan Zoom, Webex dengan Teams, Team nombor 1, Webex nombor 2, Zoom nombor 3.
Jadi nanti okey, saya jawab tadi maknanya Webex sebenarnya kalau kita terkeluar sebab tu kita kena assign, kalau kecuali kita tak assign. Sebab tu bila kita buat Webex kita assign host dengan co-host. Jadi bila host terkeluar ataupun co-host terkeluar, jadi dia takkan still boleh recording dan sebagainya. Okey, untuk yang Teams, Dr. Sulah jawab. Sebab sebenarnya macam breakout room ni saya cuma pernah try dengan pelajar. So, untuk program-program ni tak pernah lagi lah kan. Jadi macam tapi macam yang Cik Bakri cakap tadi, di Teams juga kita boleh create co-host tu. Kita boleh macamnya, maksudnya member dalam team tu kita boleh change status dia daripada member kepada admin. So kita boleh set lah 2-3 orang admin dalam tu. So jadi macam kalau satu orang ada problem, so ada backup lagi lah beberapa admin yang lain. So tak terhad kepada dua orang sebab admin lah boleh lebih daripada 2 orang. Macam itulah Cik Bakri. Ada apa-apa? Ya? Kita nak tanya soalan. Jadi isu yang terkeluar tadi lah. Jadi sama je, mana-mana platform pun untuk mengatasi masalah kita terkeluar, nanti semua terkeluar. Macam Google Meet, kalau saya terkeluar, dia kekal, betul saya join balik. Google Meet dia macam tu. Kalau katalah saya tengah buat lecture pakai Google Meet, lepas tu saya terkeluar. Tapi saya boleh rejoin balik. Student akan duduk dalam tu. Nanti student akan message, sir terkeluar. Kadang-kadang kita tak perasan sebab masalah di Google Meet, dia tak nampak muka. Kita duduk cakap kan, jadi kita tak nampak muka. Dia tak ada nampak apa. Kalau Zoom, Webex dengan Team kita nampak muka kita kan. Kita nampak yang bawah tu. Itulah ada kekurangan. Tapi untuk Webex dengan Team, kita sebagai organizer, kita jangan seorang lah. Kita patutnya kita lantik co-host kita. Betul. Kalau kita lagi minum ke apa ke, co-host akan ada. Contohnya orang nak masuk kan, dia waiting dekat lobby kan, dia nak masuk kan, jadi dia boleh admit masuk. Jadi tak adalah organizer yang ni macam saya, hari ni saya seorang organizer. Letih saya. Betul. Okey, betul. Sebenarnya macam Microsoft Team ni, macam saya cakap pagi tadi, dia sentiasa ada new update. Macam yang terbaru, macam yang sekarang ni yang terpapar dekat skrin ni, yang ni UiTM punya domain yang belum diupdate. Sebenarnya saya tak pasti. Mungkin IAB punya dah update. So dia punya skrin tu, screen meeting dia dah lain. Dia panggil new meeting experience yang mana dah lebih cantik, lebih sesuai untuk macam kita buat banking, untuk buat forum guna Microsoft Team. Kalau kita masuk pakai ID Surface tadi tu, ID Digital Classroom, yang tu dah dapat new meeting experience tu. Tapi yang pasal isu UiTM belum update ni, saya dah tanya Microsoft. Dia kata tak lama lagi memang dia akan remove terus setting lama dan dia akan gantikan semua dengan new meeting experience tu. Sebab sekarang ni Google Meet pun dah update kan, dia punya interface kan. Webex pun update. Jadi macam Microsoft Team pun update lah. Cumanya dia by stages lah. Itu yang pertama lah. Dan yang baru ni memang very interesting lah for me lah. Kalau sebab semalam saya join yang Google Meet punya yang expose langkah ke UiTM tu as petugas lah untuk entertain parent dengan pelajar lepas SPM kan. Saya nampak lah macam Google Meet pun sekarang dah cantik lah. Tetapi yang baru yang Microsoft Team offer ni, dia lebih interesting. Dia bukan lagi kat bawah macam ni. Saya tak pastilah akaun IAB macam mana. Sekarang ni dia dekat tepi. Kadang dia dekat tepi, kadang dia dekat atas. So siapa yang present tu dia akan fokus muka presenter tu lebih besar daripada yang lain-lain lah. Macam sekarang ni dia sama kecil je kan. Kita nak test tak akaun IAB ni? Maksud saya sekarang ni contohnya kita pilih seorang, cari satu PowerPoint, suruh dia present. Dia sebagai presenter. Dia jadi tak? Maksudnya Encik Bakri nak dalam kita punya meeting ataupun buat satu under domain IAB? Tak ada sekarang. Domain UiTM yang dia tak akan jadi
Kalau kata nak try, boleh macam semua dari peserta daripada IAB kan di Microsoft Team masing-masing create, maksudnya yang create macam saya create tadilah, create satu team. Lepas tu yang peserta-peserta semua yang sama domain tu boleh join. Saya dan Cik Bakri kena invite kami as guest. So kita masuk dalam tu dan kita tengok macam mana peserta-peserta daripada IAB handle team di situ. Betul macam tu. Okey, sekarang 3:35 kita siapa nak jadi leader ni, organizer? Cik Ashraf ke, Puan Amelia ke? Bagi Ashraf dia pandai lah IT ni. Cik Ashraf boleh jadi organizer tak? Cik Ashraf. Untuk sekarang ke? Sebab 3:45 saya ada mesyuarat dengan pengarah. Oh, siapa lagi? Siapa yang boleh jadi, sebab kita nak pakai akaun IAB, nak tengok apa yang ni, kita nak buat praktikal lah. Saya dengan Dr. Su akan jadi guest. Siapa nak jadi organizer? Puan Amelia ada tak kawan yang okey sikit nak jadi organizer? Ke Puan Amelia nak try? Boleh, saya cubalah. Okey, jadi kita keluar sekarang. Okey. Saya punya kena type, saya nak bagi saya punya ID kat mana? Saya bagi dekat chat sini ke? Bagi chat kat sini. Nanti okey. Nanti copy je Okey, saya bagi saya punya ID, nanti Cik Bakri pun bagi Cik Bakri punya ID Okey, tak apa, saya copy, nanti saya messagekan Puan Amelia. Okey, doktor bagi ID doktor. Okey. Kita pakai yang ni juga kan? Tak. Sekarang Dr. Su, kita tak pakai ni kan? Kita pakai yang macam kalau nak hands on daripada domain IAB lah masuk Cik Bakri tu, tapi tak tahulah sempat ke tak. Pukul 4 ramai yang ada. Sebab saya tak boleh masuk lagi tu yang IAB punya tu. Ada masalah tu. Okey, tak apa. Kalau tak boleh tak apalah. Kita just brief je lah mana-mana yang belum kita cover. Saya share balik apa yang Dr. Su cakap tadi ialah di mana besok kita akan belajar OBS. Okey, nanti kita akan sentuh juga pernah tak dengar StreamYard? Okey. Jadi biasa. Okey, nanti apa yang Dr. Su cakap tadi, yang barunya features bila kita meeting, contohnya kita ada PowerPoint, jadi kita akan duduk, PowerPoint tu akan duduk belakang kita. Betul doktor? Okey. So saya brief sikit kan. Sebenarnya untuk esok punya sesi kan OBS. So OBS ni dia ada 3 fungsi. Sekarang ni ada tiga fungsi. Satu recording, satu streaming, satu lagi OBS virtual camera. OBS virtual camera ni maksudnya kita masukkan OBS di dalam Microsoft Team meeting. Kita masukkan sebagai virtual camera. Dia boleh, OBS virtual camera ni dia boleh masuk dalam Zoom, dia boleh masuk dalam mana-mana lah, dia tak semestinya dalam Microsoft Team lah. Dia boleh masuk dalam, let's say dia masuk dalam Teams, kita buat setting semua di OBS, kita run dari OBS dan kita akan buat efek lah di dalam meeting kita ni. So di OBS tu kita boleh lah custom nak design, nak letak scroll text ke, ataupun contoh kita nak kita nak letak muka kita di atas slide, kita share kita punya PowerPoint, lepas tu kita masukkan muka kita ni dengan belakang green screen, masukkan muka kita di atas slide PowerPoint kita tu. Dan di Microsoft Team ni kita boleh just change kamera. Sekarang ni kita pakai kamera daripada laptop kan. Daripada laptop kita just switch kepada OBS virtual camera. So akan dapat efek-efek lah. So daripada OBS ni boleh custom macam-macam lah. Boleh letak scroll text, boleh switch between scene semua dengan mudah. Okey, tetapi saya nak bagi tahu kan Cik Bakri, sebenarnya ada satu lagi update yang sebenarnya Microsoft Team akan tak akan sampai, benda ni akan sampai dekat kita tak lama lagi. Dah ada sebahagian cikgu dah dapat sebab dia by stages sebab terlalu ramai pengguna kan. Di Microsoft Team macam sekarang kalau saya klik, contoh kan, kalau saya klik belum ada. Okey, bila kita klik screen sharing, klik screen sharing, akan ada nanti nama dia stand out. Stand out tu bila kita onkan stand out, kita boleh buat kita gambar kita berada di
atas PowerPoint presentation kita tu tanpa OBS virtual camera. Jadi tak perlu dah kalau bila by the time stand out tu dah dapat dalam kita punya Microsoft Team, kita dah tak perlu dah gunakan OBS virtual camera untuk dapat efek yang sama dengan OBS virtual camera tu. Dia macam jadi sebab OBS virtual camera tu kalau kita nak aktifkan kita kena ada green screen. Kalau kita nak letak gambar kita di atas slide PowerPoint kita. Tetapi nanti bila stand out tu dah appear dekat kita punya Microsoft Team dia akan appear dalam meeting. Bila dah ada dalam Microsoft Team meeting, kita akan tanpa OBS dia dah boleh buat setting yang sama, which is menarik sebab tak payah ada green screen. Yang tu sebab saya kata macam Microsoft Education ni dan Microsoft Team setiap bulan ada saja update baru. Semua dia nak sampai kat kita tu by stages sebabnya user sekarang ni kalau user ni paling ramai Microsoft Team. So Microsoft Team ni memang dia create for education. Dia create for education, lepas tu dia support 21st century learning, memang apa saja yang dia update tu semua akan relate dengan kita punya keperluan lah, keperluan kita dengan pelajar. Okey. Ya. Bila kita share content, dia ada screen, dia ada Power Live, and then dia ada freehand by InVision lah. Maknanya dia ada dalam share content punya menu ni yang stand tu. Ya, stand out tu dalam share content punya menu. Sekarang tak ada lah. Sekarang belum ada lagi. Okey, sebelum pukul 4 ni saya tambah sikit boleh Cik Bakri? Boleh. Sampai 4 suku tu boleh. Okey. Okey, saya tunjukkan tadi dah saya nak move kepada kalender kalender tadi Teams kan. Saya nak move kepada kalender. Sebenarnya Teams pun tak habis sebab tak sempat cover OneNote apa semua kan. Nanti kalau saya masuk dulu kalender sebab dia nak relate dengan kita nak on meeting. Lepas tu saya akan nak tunjuk sikit OneNote, okey. Ni kalender ni. Ini kalender. Pada kalender cuba tengoklah nanti akaun IAB. Macam akaun UiTM kita ada arrow ni dekat sebelah new meeting ni kan. Kalau akaun eMOE tak ada arrow ni, dia terus meet now je. Okey, dekat sini kita klik, contohnya kita nak schedule meeting. Okey, schedule meeting. Live event mungkin tak sempat nak cover hari ni lah. Saya tunjuk yang schedule meeting dulu. Okey, contohnya kita nak buat set meeting ataupun online kelas. Okey, so kita pilih dekat sini okey, katalah kelas. Saya just letak nama kelas IAB. Okey, kelas IAB. Add required attendees ni tak perlu bila kita nak run kelas dalam team. Yang Cik Bakri punya case semalam kan. Bila kita create tanpa dia dekat sini channel. Channel ni team. Grup-grup kita tu. Grup-grup kita tu. Jadi kalau kita create meeting tanpa kita letakkan, tanpa kita park dia under mana-mana team, dia tak akan boleh activate selagi kita tak masukkan at least satu email kat sini. Jadi kalau kita nak park under team tak apa, kita terus pergi dekat sini. Okey, kalender ni katalah saya set lah 15 hari bulan, pukul 4 sampai pukul 6 kelas contoh. Okey, kita set kelas 2 jam 15 hari bulan 6. Okey, sebenarnya boleh set repeat. Contohnya kelas kita tu, katalah macam kita kan kelas contoh 7 minggu ataupun 14 minggu. Dia ada macam start bila, end bila. Time sama je, hari 15 hari Selasa, pukul 4 hingga pukul 6. So kita boleh pilih sama ada kita nak set tu setiap minggu ataupun kita boleh set terus satu link, boleh masuk meeting setiap minggu menggunakan link yang kita tak payah ubah. Cara dia adalah kita pilih weekly dekat sini. Okey, bermula 15 hari bulan 6, hari Selasa pukul 4 hingga pukul 6. Kita klik sekali lagi. Kita tukar kepada custom. Okey, pada custom kita pilih select date. Okey, kita select dia, yang ni untuk end date, atas tu start date. Kita pilih, katalah kita nak run ni sampai Ogos. Hari Selasa, 3 hari bulan, contoh. Okey, so kita maksudnya dia akan masuk pada kita punya kalender setiap minggu hari Selasa 2, 4 hingga 6. Bermula
pada 15 hari bulan 6 sehingga 3 hari bulan 8. Okey, kita save. Okey, dia dah masuk dekat sini ya. Dah masuk dekat sini. So yang lain-lain tu, okey. Channel ni kena masukkan. Maksudnya bila kita nak create ni, kita kena buat kelas dululah. Kita buat kelas dulu dan kita punya pelajar-pelajar masuk dulu dalam team yang kita dah create tu, dah ada pelajar dalam tu, dah ada member dalam tu. Jadi kita tinggal pilih je kita nak run dekat kelas mana? IAB. Yang kelas yang pagi tadi kita create tu kan? IAB. Tapi tak ada ahli lah sebabnya domain lain-lain tadi kan. Okey, nak tunjuk contoh. Okey, kita pilih je team yang kita dah create. Okey, pilih. Kalau ada tadi, kalau di bawah general ada channel, dia akan appear lah beberapa channel dan kita just pilih lah kita nak park under channel mana. Okey, ni general channel sebab kita tadi tak create pun channel tambahan. Okey, so sekarang ni kita dah boleh send. Kita dah boleh send. Saya tekan send. Okey, bila saya tekan send, nampak tak dekat sini 15 hari bulan. Okey, dia tengah proses lagi. Dia tengah proses. Okey, saya nak cepatkan. Saya klik team, saya pergi balik dekat kalender. Okey, so 15 hari bulan pukul 4 hingga pukul 6 petang. Dia ada ikon repeat dekat sini. So 15 seminggu selepas 15, 22. Kita tengok 22 hari bulan. Nampak tak? 22 hari bulan. Okey, kita tengok lagi 28 hari bulan. Okey, dia ada pada setiap minggu sehingga bulan 8 tu. Bulan 8 3 hari bulan. Sebab kita dah set end dia kat sini. Kalau kita tekan 10 hari bulan, 10 hari bulan, tak adalah. Kan sebab kita dah set end dia dekat situ. So kalau kita nak dapatkan link, Sekejap, saya patah balik. Okey, berapa hari bulan tadi? Jun Jun 15 hari bulan. Okey, meeting option kalau sebelum meeting, kalau during meeting dekat 3 dot tu kena cari meeting option. Organizer je lah yang akan nampak. Macam kalau sekarang ni saya create saya organizer, untuk saya dapatkan link dan link ni saya boleh beri kepada pelajar-pelajar kan, dan hanya pakai satu link ni saja untuk kelas ni lah, untuk the whole contoh semester ni kan. So saya akan klik dekat sini, double klik juga boleh, pilih edit ataupun klik je yang ini, mana-mana lah. Okey, dia kat sini dia ada dia punya link. Kita boleh copy dia punya link sebenarnya. Tetapi okey, link ni kalau kita bagi kalau memang sebenarnya meeting kita ni bukan semestinya ahli member dalam team je yang boleh join. Sebenarnya luar daripada team pun boleh join. Macam kita sekarang lah, Cik Bakri create link daripada domain UiTM, tetapi kita invite peserta daripada IAB. So macam mana kita set macam tu? Kalau memang dalaman sahaja, tak perlulah kita pergi kepada meeting option tu. Tetapi kalau kita nak open for everyone, means outside organisation, kita boleh pergi dekat sini. Okey, pergi dekat edit series lah sebab ini kan repeat tadi. Pergi dekat edit series. Okey, di atas ni ada meeting option. Ada meeting option. So kita klik meeting option ni. So dia akan open daripada browser. Okey. Daripada browser. So semalam kan ada yang kata tak boleh join sebab apa? Sebab tak tukar kat sini. Jadi macam kalau kita memang within organisation memang tak tukar pun tak apalah. Tetapi kalau kita nak allow, contoh ada invited speaker, ada panel luar kan, kita boleh tukar status who can bypass the lobby, kita change to everyone. Change to everyone. Lepas tu yang dekat sini always let caller bypass the lobby, yes by default. Announce when caller join or leave, yang ni kita boleh pilih lah. Kalau kita nak, kita tekan yes, kita akan nampak lah. Kita kena approve one by one lah yang mana yang join tu. Kalau tak nak, kita just disablekan no. Lepas tu who can present, kita boleh kalau kita set, kalau kita ada soalan ke? Tak ada ya? Okey. Kalau kita set everyone, maksudnya who can present. Kalau kita set everyone, maksudnya semua dalam tu boleh present.
Tetapi katalah yang nak present tu adalah kita seorang je kan. Contoh kalau kelas kan. So kita tak payah set everyone lah, kita set only me. Only me. Sebenarnya kalau kita buat contohnya kita buat macam forum ke, sebenarnya kita pun boleh set only me, tetapi during meeting tu baru kita akan change setting hanya untuk presenter tu sahaja. Kita tak payah ubah, kita tak payah set all lah. Bila kita set all, nanti macam kita takut kalau tengah-tengah panel satu present, ada orang lain yang dia main-main laptop dia kan, dia tekan share. So dia akan overlap presenter tu punya slide. Okey, jadi terus set only me je kat sini, atau kalau kita nak terus letak specific people pun boleh lah. Tapi yang saya buat hari tu untuk kami punya international conference, saya set je only me di sini. Allow microphone for attendees pun saya disablekan. Kamera ni terpulang lah, kalau nak disable pun boleh, tak nak disable pun boleh. Okay, so saya tekan save. Okay, so setting ni boleh diubah pada bila-bila masa, sebelum meeting atau semasa meeting. Okay, so dah settle yang ini, so pergi balik dekat kalender. Pergi balik dekat kalender, boleh copy link lah. Boleh copy link. Copy link tu dia ada dekat atas ni. Dia ada dekat bawah ni. Bawah ni klik here to join the meeting. Boleh klik kanan, copy link. Pun sama dengan yang dekat atas. Ataupun dekat tadi tu. Okay, contoh kan saya klik yang ni. Nampak tak? Dia ada link. Daripada sini pun kita boleh copy link, dan link ni kita boleh beri kepada peserta lah, pada peserta. Okey, ini berkenaan dengan meeting lah, cara untuk kita create meeting. So meeting kita tu contoh, walaupun kita run meeting dalam team contoh IAB 1 contohnya kan. Kita nak invite orang luar daripada team IAB 1 tu, contohnya ada satu lagi team nama dia IAB 2. Dan peserta dalam member dalam IAB 2 tu bukan ahli dalam IAB 1, tapi kita nak jemput dia untuk join kelas di dalam IAB 1, kita just bagi link. Kita just bagi link dan kita set everyone. Everyone ni maksudnya luar terus pun boleh. Boleh. Tapi kalau kita boleh set lah within organisation ke, within a team ke, semua kita boleh set. Okey, ada soalan ke berkenaan dengan yang ini? Meeting? Ada soalan? Tak ada ya? Dok. Ya. Ada satu soalan. Okey. Tadi masa kita create meeting tadi tu kan? Betul. Kan yang kita nak buat untuk everyone, lepas tu boleh share presentation me only. Okay. Sekiranya kita nak letak me aja, tetapi lepas tu kadang-kadang kita nak student kita ke, kita nak suruh orang present dia punya ni, tak boleh lah. Ataupun boleh. Boleh. Cik Bakri? Cik Bakri? Ya. Cik Bakri tolong share screen Cik Bakri. Share screen Cik Bakri. Okey, saya share screen. Saya minta Cik Bakri share screen sebab Cik Bakri dalam kes ni organizer. So setting yang sama, meeting option, semasa meeting sedang berlangsung, dia ada pada organizer. Okey, Cik Bakri klik Microsoft Teams yang kat bawah tu. Sekejap, lambat pula saya punya. Sekejap. Saya dah share dah ni, sekejap. Tak apa. Saya tak tahu kenapa. Okey, saya stop sharing jap. Saya share tunggu jap. Saya boleh. Share screen. Saya just share screen. Okey. Dia tengah nak presenting. Okay, dia tengah lambat, dia presenting loading macam tadi. Saya kira komputer dah berat. Klik dekat Teams kat bawah tu kot. Dekat panel bawah tu ada Microsoft Teams sebelah bawah. Klik dekat bawah tu, dekat taskbar tu. Dah klik dah? Dia lambat. Dia dalam menu presenting ni, dia lambat. Okey, tak apa. Okay. So okey dah. Okey dah. Okey. Okey, dekat Cik Bakri punya dot tu. Okey, dot 3 tu. Di atas tu, cuba klik. Klik yang mana? Okey, klik. Okey, ada meeting option. Yang ni cara kalau kita nak tukar setting tu semasa meeting. Okey, ni meeting option. Okey, sekarang ni Cik Bakri, who can bypass the lobby of everyone,
Microphone for attendees. Okay. Cik Bakri tukar who can present. Everyone tu. Boleh tukar setting tu. Only me. Nanti okey, saya bagi tahu siap-siap. Cik Bakri tukar only me. Lepas tu jangan okey lagi. Tukar only me, maksudnya Cik Bakri je yang ada access tu, yang lain semua jadi attendee. Lepas tu Cik Bakri klik participant yang hujung sekali tu kan, participant, pergi dekat nama saya, klik kanan change as presenter. Specific people. Ataupun bagi saya control, request control. Saya try control. Okay. Okay. So everyone ni yang tadi itulah kan. Okay, dekat sini who can present ni, selain daripada sebenarnya boleh set terus saya as presenter dekat sini. Tetapi kalau nak cara yang senang, terus saja set only me. Nanti saya pun dengan set saya pun jadi mute. Okay, only me. Kita try ya. Ataupun specific people, boleh tap saya tak? Okay, specific people, search for participant. Saya takut dia mute saya sekali. Okay, saya klik saya kat sini. Saya klik kat sini. Sebenarnya set only me. Sebenarnya saya boleh set only me terus. Tapi tak apa, saya takut dia akan mute sekali dengan saya sekali. So saya masukkan saya kat sini. Okay, allow microphone for attendees, no. Allow camera for attendees, kita try no dulu. Okay, kita try no dulu. Allow meeting chat, yes. Enable. Allow reaction, yes. Okay, saya tekan save. Save. Okay, yang ni yang bagusnya, maknanya dia boleh bagi 2 orang kontrol kan, Doktor kan? Berapa orang boleh kontrol? 2 orang ke more than 2? Cubalah siapa-siapa request. Kita tengok 3 orang boleh tak? Selalunya kami buat 2 orang je lah. Kan. Ini yang bagusnya kalau kita nak minta kawan kita bantu kan dari segi teknikal kan. Betul. Okey, lepas tu dah done. Kita tengok dekat participant Dekat participant. Mana arrow saya tu? Kita klik. Okey. Kita ada 2 orang. Okey, lambat pula nak sampai destinasi tu. Sekejap Atau Cik Bakri tolong klik participant yang okey, saya dah sampai situ. Dah keluar. Okey. Okey. Dah 2 kali klik dah hilang. Okey, klik sekali lagi. Show participant. Okey dah. Okey. Okey, so nampak tak sekarang ni lain-lain semua as attendees. So katalah macam yang ni macam Cik Bakri as organizer, memang dia akan sentiasalah duduk dekat presenter kat atas tu. Saya seperti tadi dah set as presenter. So kami 2 je lah yang boleh present. Yang lain-lain tak boleh buat apa-apa pun, dengar je ni sekarang ni. Tetapi contohnya kita ada soalan daripada peserta, nak bertanyakan soalan. Jadi tolong siapa-siapa raise hand, pergi dekat button raise hand dan angkat tangan. Cik Ashraf. Okey. Siapa-siapa dalam ni tolong raise hand. Amy ke? Anybody lah, tolong raise hand. Okey. Siapa? Cik Syarin. Cik Syarin. Okey, Cik Syarin kan angkat tangan ni. So as organizer boleh pergi kat sini. Nampak tak? Kita pilih, kita nak allow Cik Syarin ni untuk bertanya soalan, kita allow mikrofon. Kita boleh, tapi kalau untuk dia present, contohnya kalau hari tu kami buat conference kan, ada peserta kan ikut turn tu kan. Jadi bila sampai turn dia, kita tukar dia as presenter lah. Tetapi kalau untuk setakat nak bertanya soalan, kita tak payah tukar dia jadi presenter, sebab kalau dia jadi presenter, share screen dia tu enable. Kalau kita biar dia as attendees, tapi kita hanya allow mikrofon. Lepas tu kita bila kita allow mikrofon, dia dah boleh unmute dan boleh bertanya. Dr. Su. Ya.
Okey, ini yang saya nak share, yang saya kata Microsoft Teams ni dia first class. Kalau Webex, kita pakai Webex kan, dia ada dia nak jadi bila kita nak lantik, dia tak boleh nak 2-3 orang presenter tu, nanti dia susah sikit. Lepas tu lock mic tu semua kan, jadi dari segi control tu kalau kita buat contohnya kita buat seminar lah now dalam online ni kan, saya rasa perkara ni pun nanti nak jimatkan kos, kita akan buat macam ni. Jadi perbandingan saya itulah bila saya melihat platform Meet, Webex, Zoom, saya melihat Teams ni first class. Memang Betul, the best. betul. Itu yang saya nak share lah. Itu yang saya nak share tu. Dari segi kontrol ni, sebab inilah benda yang banyak kita sebagai pensyarah, kita sebagai trainer kan, macam IAB. Jadi benda-benda ni dia ada banyak function. Betul, macam IAB memang dengan sesi training ni kan, memang sesuai sangatlah. So kalau ni kita boleh pergi balik yang tadilah, kita open balik, tukar balik who can present. Jadi macam memang kalau contoh kalau kita buat macam international punya event guna virtual punya platform macam ni kan, so memang lebih baik kita set je yang everyone ni kan present, who can present ni jangan set everyone. So kita set je specific people kan, ataupun kita boleh set only me, lepas tu tukar secara manual. Kita just allow certain people je at one time kan. Kita just allow certain people je sebab kita tak nak ada gangguan tu. Ya. Kita kena pesan lah, kena ada kurang-kurang 2 atau 3 orang teknikal lah. Sementara nak familiar. Kan insyaAllah sebenarnya macam lepas dah guna beberapa kali tu mudah je lah. Jadi macam sebab daripada pengalaman mungkin Cik Bakri pun ada kot sesi tu, macam kita punya pengalaman di UiTM sebelum saya promote Microsoft Teams ni, memang UiTM memang semua pakai Webex. Taklimat VC pakai Webex, taklimat rektor pakai Webex kan. Tapi Webex ni saya sendiri pun confused, dia punya mute unmute tu memang banyak yang terlepas kan. Jadi macam tengah-tengah taklimat VC dengan BC macam-macam bunyi semua keluar kan. Selalulah yang macam pengerusi tu duk sebut tolong mute. Tapi sampai ke akhir pun masih sama juga kan. Tetapi dengan Microsoft Teams ni memang kita betul-betul boleh set kan. Saya jadi organizer, betul. Saya jadi organizer Webex. Saya kadang-kadang bila tiba-tiba ada orang ni, saya rasa saya dah mute kan, tapi dia tak function juga. Betul dia tak function. Memang macam tu. Memang saya macam lepas tu bila saya start unit Infotech ajak saya bagi training Microsoft Teams ni kan. Masa tu memang team Infotech Penang pun nak pakai Webex. Saya kata no, saya nak pakai Microsoft Teams. Saya nak pakai live event. Jadi saya orang pertama yang pakai promote live event dengan meeting ni di UiTM Penang lah. Dan start lepas tu memang team Infotech Penang memang duk promote lah juga kan. Tetapi masih lagi ramai yang tak berani dan tak mau nak try pun Microsoft Teams. Tu yang kadang-kadang macam kan Cik Bakri kan. Sebenarnya kalau try memang the best Microsoft Teams. Betul. Sebab kita bercakap based on our experience lah kan. Based on our experience. Sebab saya memang dah pakai Zoom. Kalau saya kursus di Intan tu saya pakai Zoom. Lepas tu saya pakai Google Meet memang lah kan untuk kelas. Lepas tu saya dapat UiT banyak pakai Webex. Tapi ini memang ada banyak problem sebenarnya dengan Webex ni. Jadi saya buat comparison dengan Teams. Dapat Teams ni itulah bila saya ikut kelas Dr. Su ni dapat banyak dia punya advantage je lah. Kalau kita nak buat fully meeting yang macam AB ada 5 kan. Kalau kita nak buat serentak ataupun kita nak handle pengarah kan, nak bagi talk kan. Saya rasa Teams is the best lah. Betul. Peserta ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Saya ambil balik skrin ya. Ada soalan?
kena explore ni doktor. Memang kena duduk, mengadap pelan-pelan. Betul, betul. Kami ni slow learner. So kena kena create macam ajak kawan-kawan kan, test jadi teacher, jadi student kan, try and error kan. Macam saya dulu pun memang ajaklah kawan-kawan, beberapa orang kita try semua sebab seorang-seorang tak jadi kan. Dia memang kena ada team jugalah untuk kita try. Jadi macam sebelum kita end session ni, saya nak tunjuk sikit lah yang tertinggal tadi tu. Boleh tak Cik Bakri? Yang tadi tu clear dah kot kan? Boleh. Okey, saya nak tunjuk sikit pasal OneNote. OneNote di dalam Microsoft Team. Okey, ni kelas saya Microsoft Team untuk kelas saya semester ni. Saya mengajar khusus CS 521 Indeterminate Structure. So saya sebenarnya untuk kita explain pasal kelas versus team ni, kita nak create as class or cream nak create as group, itu perbincangan lain yang mungkin kita bincang sesi lain. Tapi saya just nak review je lah apa yang saya sendiri buat lah untuk saya punya team kan. Okey, yang ini so bila saya meeting, bila saya nak buat kelas, macam tadi saya akan set lah schedule meeting saya tu di kalender. Lepas tu semasa during meeting, apa saya akan buat ialah during meeting, bila apa yang saya akan buat, saya akan gunakan OneNote as digital whiteboard. So sebenarnya bila dalam kelas kita ni, contohkan dalam ini, bila saya check manage, saya pergi dekat manage team. Di manage team ni, sebab tadi saya katakan Sam ni 2 orang. So kalau saya seorang senang, saya nak plan macam mana saya nak buat dengan saya punya team ni kan. Okey, jadi ini semua student saya semester ni. Okey, nama memang nama penuh lah seperti dalam sistem, dalam registration student, dan pelajar login menggunakan ID nombor pelajar lah. Kat situ kan nampak nombor pelajar. Okey, so saya pergi dekat general balik. Kemudian saya pergi dekat kelas notebook. Okey, pada kelas notebook ni, ini adalah OneNote. Okey, OneNote, saya klik dekat sini. Okey, OneNote ni dia ada satu, nampak tak? Ada open in browser. Open in browser sebenarnya, okey tak apa, saya klik dia dulu. Okey, ini saya punya kelas notebook. Saya besarkan sikit. Saya punya kelas notebook sama macam tadi saya explain, ada collaboration space, content library di mana saya akan share screen. Dan saya akan, okey, macam contoh topik kedua. Okey, saya masukkan textbook ke sini, saya appendix. Lepas tu ada few latihan yang saya bincang dengan student. So screen ni saya share semasa saya punya kelas. Tetapi biasanya bila saya share during kelas, saya akan open in OneNote. Saya akan open in OneNote apps. Maknanya macam ni, saya akan pilih open in desktop apps. Tapi saya dah letak kat bawah ni. So lagi cepat lah kalau saya nak ni kan. Biasanya sebelum kelas saya dah sedia open lah. Okay, now saya dah open OneNote. Okay, saya dah open. Surface ke, pakai laptop ke, pakai apa? Sekarang saya pakai Surface. Okay, buat demo sikit pakai pen tu. Okay, yang sekarang saya pakai Surface. So ini OneNote lah. Ini OneNote. Ada yang, okay, kalau nak tengok, nak buka file-file lain, contoh dekat sini. Okay, dekat sini ada yang saya masukkan, kejap mana dia yang tarikh 8 hari bulan. Saya ada masukkan slide. So PDF pun boleh masuk, nak terus conteng pun boleh. Yang mana dia yang PDF saya tu tak apalah, jumpa yang ni pun kan. Tak jumpa pula yang PDF tu. Saya ada masukkan dalam PDF dalam ni. Ini dia. Ini. Okey, so yang ni maksudnya dalam OneNote ni, bila kita nak masukkan kat sini, kita kena pastikan dia dalam format PDF. Kalau dalam format picture boleh, tapi dia jadi pecah-pecah. Dia jadi macam masuk satu, masuk lagi satu. So kita daripada PDF tu, bila kita nak insert kan, kita just insert print out.
kita insert print out, so kita pilih lah, kita pilih print out, kita pilih PDF kita terus masukkan dalam ni lah, dia akan sedia open. Jadi during kelas apa yang saya akan buat, okey, ini pen surface saya lah, ini pen surface. Okey, pen surface. So surface ni saya baringkan lah, sebab surface ni best sebab bila kita nak menulis. Okey, sekarang ni saya nak tanggalkan contohnya kan. Saya nak tunjuk, saya tanggalkan keypad. Ni keypad saya tanggalkan keypad. Okey, saya tanggalkan keypad. So saya baringkan surface. So kamera tu tak nampak saya sebab saya cucuk dengan external camera. Tetapi kalau dalam kelas saya tak cucuk lah external camera. Macam sekarang ni saya nak kekal eye contact tu saya nak kekalkan, so saya cucuk dengan external camera dengan tripod, so dia memang semua peserta nampak saya direct lah. Sebenarnya kamera dia ada dekat sini. Kalau dalam kelas tu pakai kamera ni cukup lah. So masa saya baringkan dia tu saya just off kamera. Okey, so dengan pen ni saya boleh pilih draw. Okey, pilih draw dan saya boleh highlight lah. Okey, so macam lagi senang lah kalau memang sangat, jadi macam efisien lah kan. Kita nak tanda, nak tulis kan. Okey, during class kita nak explain, nak lukis diagram. Nak lukis, boleh padam dengan hujung dia. Kalau surface ni best sebab padam dengan belakang pen. Jadi macam memang mudah lah. Saya sebelum ni tak pakai surface dulu. Bila saya nak buat meeting, nak buat kelas online ni, saya kena on daripada laptop, saya kena online daripada tab ataupun iPad. Jadi saya kena online daripada dua. Bila masalah dua ni, dia susah kita nak kontrol. Kadang-kadang yang bila kita tulis daripada tab ataupun iPad, dia lambat sync. Dia okey tapi dia lambat sync. Okey, jadi kalau kita direct macam ni, dia macam mudah lah. Macam apa yang kita cakap tu memang always tally lah kan. So macam kita, dia sebab dia komputer, dia ada mouse. Dia ada mouse sebab dia komputer. So bila saya nak, saya juga boleh pakai tangan. Tapi bila ada mouse ni lagi cepat lah. Dia lagi cepat. Dan sebenarnya surface ni bagus sebab dia ada ruler. Nampak tak? Dia ada ruler. Macam-macam lah surface ni boleh buat. Bila ada pen ni, dia dan fungsi-fungsi OneNote ni dia ada macam-macam lah. Dia macam-macam. Dia ada ink to shape. Lepas tu dia boleh tukar, kita tulis tangan formula, dia boleh convert jadi teks. Jadi formula tanpa kita pilih formula macam kita selalu buat kan, insert formula tu kan. Kita boleh just tulis je dengan magic pen ni. Dia boleh scroll, so boleh highlight, boleh pilih highlighter. So memang mudah. So Memang dia ada kelas, kata kita mengajar, contohnya kita mengajar, lepas tu kita ada LCD screen kan, maknanya dia boleh cast lah pada screen TV kan? Boleh. Dan Surface ni dia ada jual satu adapter nama dia S-Beam. S-Beam tu kalau kita connectkan dengan kita punya projector, kita ni boleh jalan merata-rata tempat dia, pergi duduk belakang dewan, kita pegang je kita punya surface, kita tulis, dia akan terpancar dekat depan. Dia macam dia ada sambungan wifi. Yang tu saya sendiri pun tak pernah pakai, tapi memang ramai cikgu-cikgu lah yang dah pakai. Jadi macam mudahlah, kita tak payahlah statik kat depan je, kita duduk daripada belakang. Tapi kita boleh move anywhere dalam kelas kita tu, dalam dewan. Tapi kita boleh still boleh menulis daripada belakang. Okey, yang ni kalau kita guna untuk kelas, saya nak tunjuk kalau kita marking. Berapa berat surface ni? Kalau yang saya pakai ni go to 500 gram kalau tanpa keyboard. Tak sampai 1 kilo lah. Tak sampai. Kalau pasang balik keyboard ni dia dalam 700 gram. 700 gram. Jadi yang ini adalah OneNote yang saya share as digital whiteboard semasa saya punya kelas. Lepas tu saya boleh guna OneNote juga bila saya assign latihan kepada pelajar ataupun assignment kepada pelajar. Dan kita nak marking dan kita nak return balik pada pelajar. Yang tu pun best. Okey, saya tunjuk kat sini. Saya assign daripada team. Okey, saya assign daripada team. So yang ini saya pergi balik dekat sini. Okey, daripada assignment. Okey, saya assign satu latihan, contohnya yang ini. Okey, satu latihan SSS week 9 ni saya klik. Okey, yang ni lepas pelajar pelajar turn in macam biasalah di Google Meet pun sama yang ni kan.
Okey, kalau saya tengok klik daripada sini. Okey, yang ini daripada tim pun boleh, sekarang dah boleh tanda daripada sini dengan pilih draw. So kita tengok pelajar ni okey, dia dah submit dan saya dah tanda dah, nampak tak yang saya dah tanda tu. Yang ini kita tanda daripada Microsoft Team. Dan pelajar tu kita boleh pilih lah, okey next pelajar. Okey, next pelajar, okey tengok dia. Okey, yang ini Abdul Muiz pun dah submit. Okey, dan saya dah tanda. Okey, dan yang ni juga kita boleh buat direct daripada OneNote yang tadi saya open untuk kelas tu kan. Saya klik kelas notebook. Saya pilih review student work. Okey, review student work. Okey, pada review student work ni saya pilih okey, saya dah assign hari tu latihan ni ke dalam homework, folder homework pelajar. Jadi saya just select homework pelajar, saya tekan next. Okey, saya tekan next. Sebab dia OneNote memang bila dia nak open tu dia memang ambil masa sikit lah. Memang kena tunggu sekejap. Okey, saya pilih latihan mana yang saya nak tanda. Tekan next. Okey, ini nama pelajar lah. Ini nama pelajar. So, saya klik satu pelajar. Klik satu pelajar. Okey, saya boleh pilih full screen kalau saya nak pilih. Okey, dan saya boleh terus pilih pen. Ya, saya pilih pen atas ni. Dan saya boleh terus tanda lah. Tanda. Okey. Jadi pelajar pun kena buat latihan tu. Tangkap gambar. Tukar dulu jadi PDF. Tukar dulu jadi PDF, baru upload print out. Insert print out ke dalam OneNote yang kita dah assign. Kemudian tekan turn in. Ni salah ni. So macam itulah cara saya guna OneNote ni. So guna Surface ni. Saya guna ni Surface GoTo. Surface ni ada dua. Satu GoTo, satu Pro 7 Plus. Kalau untuk tujuan online learning dan office use, GoTo dah cukup lah. Dah cukup. Macam saya pakai dari pagi tadi ni, yang pagi tadi run continuously berapa jam tu, saya pakai GoTo ni. Jadi macam mudahlah untuk kita marking final exam, tak marking. Ini cara untuk kita marking formative assessment, latihan ataupun coursework yang markah dia unconfidential. Tetapi kalau untuk confidential punya marks, kita tak mark di sini. Sebab apa? Bila kita mark di OneNote, pelajar boleh lihat. Bermakna ketika saya marking ni, sekiranya pelajar pun pada masa yang sama open screen ni, dia boleh nampak. Maksudnya ataupun dia boleh buka at any time dan dia akan nampaklah kita punya komen, apa yang kita tanda ni dia boleh nampak. So saya boleh tulis kat dia lah kat sini. Boleh zoom juga, boleh besarkan. Saya boleh tulislah please. So boleh kecilkan balik lah. Okay, so kita minta pelajar tu untuk betulkan lah. Betulkan. So dia auto save. Dia auto save, jadi pelajar kita just bagi inform je dekat conversation tu. Okay, saya dah semak. So please review balik latihan masing-masing, tengok komen. So pelajar-pelajar boleh buat correction lah. So memang yang ni memang bagus sangat sebab dah boleh jimat banyak benda lah sebenarnya kan. Jadi ini yang saya gunalah. Cuma kalau untuk 60% yang confidential punya, kita tak pakai OneNote. Yang itu kita guna cara lain, kita marking menggunakan Microsoft Edge. Mungkin pada sesi-sesi yang lain saya boleh share lah teknik tu. Sekarang ni macam dah times up dah 4:18. Ada lagi ke persoalan yang mungkin saya boleh jawab sebelum kita close session? Peserta untuk sesi yang
pertama ni hari yang pertama ni sesi yang ketiga ni ada tak soalan daripada peserta untuk Dr. Su? Okey, saya rasa nanti saya sharekan Dr. Su punya telefon maklumat kalau nak tanya soalan ke, nak beli surface ke, nak apa ke, tak apa kita continue. Betul. Sebenarnya bukan bukan tujuan nak jual sangat, tapi nak kongsi kebaikan sebab kita pensyarah kita memang kita guna surface ni, dan surface ni memang sangat-sangat berbaloi walaupun memang orang kata kayangan sikit lah kan. Dia macam harga lebih kurang iPad je, murah sikit daripada iPad, tetapi memang dia berbaloi sebab dia laptop dia Windows 10 Pro. Windows 10 dia Windows 10 Pro. Jadi macam kita boleh masuk dalam handbag je. Kalau yang Surface Go ni boleh masuk dalam handbag. Jadi macam kalau kerja-kerja office ke nak menulis journal ke apa kan, at anywhere, at any time kita boleh buat. Okay. Ada soalan? Saya rasa nanti boleh follow lah FB Dr. Su. Dr. Su selalu sharing dekat Facebook. Okay, macam saya katalah, saya rasa Dr. Su pun dia tak ada ilmu. Dia suka berkongsi. Jadi walaupun lepas kursus, kalau siapa yang nak berhubung dengan Dr. Su, apa juga nak tanya team lah, jangan tanya benda lain. Tanya team, tanya pasal survey macam mana. Dan kalau nak bagus, Dr. Su memang Jumaat malam kan Doktor? Kita ada buat. Jadi kena tengoklah update dia punya dia punya Facebook tu. Setiap hari Jumaat pukul 9.30 memang Dr. Su buat masa ni lah. Kalau dia tak ada halangan lain, dia akan buat sharing session pasal Teams. Betul, insyaAllah. Jadi kita boleh follow lah. Jadi sebab tu saya datangkan ke IB ni penceramah yang hebat. yang kita boleh continuous learning sebab konsep kita ialah berkongsi ilmu. Ya. Okey, ada soalan? Ada soalan kawan-kawan? Dari saya tak ada doktor. Memang nak kena duduk explore ni. Nak cari penyelesaian kenapa saya tak boleh buka Microsoft Teams ni. Okey, tak apa, nanti saya bagi nombor telefon Dr. Su, boleh WhatsApp lah nanti Puan Amy. Ya. Okey. Dia cara saya senang je. Kita mula buat meeting dulu. Kita buat meeting ke live event. Lepas tu nanti from that kita move pula kita nak buat perbincangan classroom, simpan dokumen, step by step lah. Saya faham. Saya pun macam tu juga kan. Nak belajar benda yang baru ni bukan senang, tapi kalau tak belajar rugi kan. Memanglah macam kawan-kawan kata semua akan meletakkan jawapannya susah kan, memanglah. Tapi kalau kita nak ilmu ni mana ada senang kan. Belajarlah hingga ke negara China kan. Jadi kita dah ada kepakaran, kita dah ada ni, jadi kalau tak belajar tu rugilah. Nak bertanya Dr. Shu, kalau selepas ni lah kiranya tak nak menghubungi Dr. Shu ada masalah dengan Microsoft Teams ni, boleh tak? Boleh, insyaAllah boleh. Boleh WhatsApp, boleh Telegram, boleh mesej saya di Teams juga. Yang tadi kan ID tadi tu. Kita letakkan nombor telefon WhatsApp Doktor dekat chat tu. Nama dengan tu. Nanti peserta boleh terus. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Ini nombor saya Itu nombor. Then boleh WhatsApp lah Dr. Su. Nanti Dr. Su update lah apa-apa panduan kan. Sebab tu saya kata kita bukannya setakat satu hari ni saja. InsyaAllah Dr. Su akan bantu selagi dia ada nyawa lah. Doakan dia sihat. Amin. Yang ni saya bagi Facebook saya. /MN. Boleh join lah. Bukan boleh join, boleh add friend. Doktor tak nak tu, yang form doktor tu untuk Microsoft tak nak share? Oh betul-betul. Saya bagi masa. Saya tak create pula yang tu. Cik Bakri ada group ke dengan partisipan ni ke macam mana? Yang ada group Puan Amy aja. Saya tak ada. Maksud doktor group apa tu? Macam ni, saya tunjuk kat sini sebab saya tak kejap saya share dulu. Saya terlupa, nasib baik Cik Bakri ingatkan. Okey, saya nak minta tolong kami MIE trainer ni, bila setiap kali training kami akan minta peserta
untuk sekejap saya tutup dulu. Okey, kami akan minta peserta untuk login ke Microsoft yang ini kot, inovatif. Microsoft Educator Center. Dr. boleh share sikit? Sekejap yang ini okey. Saya bagi link ni, Microsoft Educator Center ni. Nanti try, okey, saya letak dekat, sama juga saya letak dekat chat. Cumanya kod tu saya bagi kemudian. Nanti saya bagi kat Cik Bakri. Cik Bakri tolong pass dekat Puan Amy . Boleh. Okey, saya bagi link ni, Microsoft Innovative Educator Program, ni link ni untuk masuk ke website Microsoft. Sebenarnya kan di Microsoft Education, since saya dah buka ni kan, saya nak explain sikit. Di Microsoft Educator Center ni, sebenarnya kita yang ada ID Office 365, kita boleh sign in. Okey, kita boleh sign in macam ni, saya dah sign in. Boleh sign in, lepas tu dia ada my profile. Saya tunjuk my profile . Ni saya punya profile. Di mana ada banyak kursus-kursus yang kursus-kursus under Microsoft yang ditawarkan secara online. Kita just ikut kursus tu dan kita ambil sikit access, jawab quiz. Dan kita akan diberi sijil . Ni semua sijil. Banyak lagi kursus-kursus lain yang kita boleh join. Dan kita dapat kita punya transkrip. Cuma saya tak pasti kalau macam di UiTM kan, saya sendiri tak pernah tanyalah PSM. Kalau saya ikut training ni katalah 2 jam, saya dapat sijil. So sijil ni PSM terima tak? Itu saya tak pasti. Yang ni sijil setiap kali saya tak pasti dia terima ke tak, tapi ini sijil yang kita ni pergi ke pentadbiran, kita tunjuk dia terima. Oh, dia terima . Okey. So kita boleh ada banyak memang banyak latihan-latihan yang ada dalam ni yang kita boleh follow. Dia ada training yang secara nanti saya tunjuk. Macam yang ni maksudnya setiap kali training kita join, lepas tu dia ada assessment yang kita kena jawab. Lepas tu dia ada markah yang kita kena score lah. Kita achieve score tu, kita akan dapat sijil macam ni. Kita akan dapat sijil macam ni. So ada banyak lah yang ni kita boleh join. So sebenarnya macam kita boleh tambah ilmu jugalah bila kita masuk ke sinilah Microsoft Educator Center ni. Bila kita sign in, kita dapat tengoklah okey, profile ni. Lepas tu kalau nak ikuti training tu, apa yang kita nak buat, kita pilih sahaja dekat sini training. Ada webinar yang online juga yang kita boleh follow, yang kita kena register dulu. Webinar ni ada yang dah lepas, ada yang coming. Kalau klik kat sini kan, dia akan bagilah macam suruh kita register any event yang under Microsoft. Kita semua layak. Kita semua educator kat Malaysia ni memang ada account dan kita boleh pilih kita nak join training yang mana. Kita just register. Lepas kita register, kalau training tu belum lagi, kita akan dapat link untuk join semasa event tu. Dan mana-mana training yang dah lepas pun kita boleh join untuk view, untuk kita tengok balik. Kita still kena register dan selepas kita tengok, kita akan dapat sijil. Microsoft akan email sijil tu pada kita. Okey, yang ni untuk training dan webinar lah. Memang saya kalau ada masa free, saya memang akan follow lah yang ini. Kemudian ada juga selain daripada ni, saya pergi balik dekat sini. Okey, ini training. Lepas tu ada yang ni lesson plan. Sebenarnya terlalu banyak dekat sini yang sampai tak larat nak ikut lah. Okey, so dekat sini kita pilih kita nak ikut train yang ini untuk dapatkan sijil tadi tu. Contohnya masuk dekat higher education, Microsoft Team University ke, ada banyak Microsoft Office 365. So semua ada kat sini. Kita boleh pilih training mana yang kita nak ikut. Okey, so semua dia ada dekat boleh try lah, try tengok kat sini apa yang boleh kita ikut kan. Kita boleh pilih lah. Dia terlalu banyak lah sebenarnya. Ada modul-modul dia yang sesuai untuk sekolah rendah, ada modul-modul yang sesuai untuk sekolah menengah, ada modul-modul untuk universiti. So ada untuk pelajar, ada researcher pun ada. Okey, ada untuk educator pun ada. So ada banyak lah. So kita just pilih je.
Nanti try tengoklah masuk. Okey, apa yang saya nak minta tolong ialah nanti saya akan bagi satu kod. Nanti minta semua peserta tolong sign in guna ID Microsoft Office 365 IAB tu. Pergi dekat redeem achievement code. Redeem achievement code. Okey, bila dah klik redeem achievement code dekat sini dia kata redeem code to receive achievement for instructor. Okay, your organisation or MIE trainer will provide you code. Okay, sebenarnya macam nak jadi MIE trainer ni, cara dia kita ikutilah kursus-kursus online dekat sini, kumpul point apa semua tu. Lepas tu kita kena bagi latihan lah, bagi latihan kalau untuk jadi MIE. Kita ikuti kursus MIE trainer, kita akan dapat sijil. Lepas tu kita train 100 orang, kita akan dapat badge MIE trainer. MIE trainer, kalau kita bagi training pada more than 400 yearly more than 400 yearly attendees, kita akan dapat badge untuk MIE master trainer. Cuma untuk MIE expert yang tu memang ada evaluation daripada Microsoft Education Global. Yang tu dia ada self nomination, ada assessment yang kita kena buat, kita kena submit, adalah dia punya flow, submit dan akan dinilai lah, dia akan nilai, dia punya komiti akan nilai kita layak ke tak layak, dan by August tu dia akan announce lah yearly punya MIEE. Mungkin ada yang di kalangan peserta-peserta ni nak cuba join. Okey, so setakat tu je lah, saya serah balik dekat Cik Bakri. Okey, kita sudah kan? Okey. Kalau ikut kan satu hari ni kita off record lah. Okey, kita dah habis Okay, jadi saya recording dulu.